Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara. Salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Kita akan pergi ke satu channel ini, iaitu daripada Khairul Jamain, iaitu seorang pendaki, seorang backpacker, seorang yang suka berkelana guys. Jadi kita akan pergi ke satu channel ini, ke satu video dia, iaitu mendaki gunung berapi seorang diri di Indonesia waktu malam, terserempak dengan ayo kita tonton video yang menarik ini guys. Beliau terserempak dengan apa kita nggak tahu ya. Jom. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Okey, hari ni aku nak cerita pasal Indonesia lah, iaitu negara tetangga kita ataupun satu Nusantara ataupun negara jiran kita kan. Satu rumpun, satu bahasa yang sama kita boleh faham. Hari ni aku nak cerita tentang pengalaman aku mendaki gunung berapi di daerah Sumbar ataupun di Sumatera Barat lah. Nama gunung berapi tu adalah Gunung Marapi. Dia terbalik, Gunung Berapi dan Gunung Marapi. Tapi Gunung Marapi tu adalah gunung berapi. Gunung berapi yang aktif Kalau korang tengok dekat Google Map dan sebagainya, korang boleh nampak dia terletak berdekatan dengan Bukit Tinggi Padang. Sebagainya korang boleh nampak dia terletak berdekatan. Itu apa guys itu? Itu adalah gunung berapi. Memorial Muzafkri Paguru. Wih. Meninggal di atas. Masya Allah. Gunung berapi yang aktif Kalau korang tengok dekat Google Map dan sebagainya, korang boleh nampak dia terletak berdekatan dengan Bukit Tinggi Padang, Sumatera. Okay. Pengalaman yang aku rasa tak dapat lupakan adalah aku panjat seorang diri lah. Malam time tu pukul 12.30 malam seorang. So memang seram lah. Jadi aku nak ceritakan tentang perjalanan bila aku sampai dekat sana. Sampailah habis aku turun dengan selamat. Aku rasa cerita ni aku pernah cerita dekat dalam buku aku. Buku Bertuhan di Jalanan, tapi sekarang dah sold out. Nanti kita orang akan usahakan untuk buat e-book untuk buku Bertuhan di Jalanan tu. So dia mulanya cerita dia pertama kali 2016 kot, tak silap aku time tu. Aku datang untuk travel ke Sumatera Barat ni lah, iaitu ataupun Kepulauan Sumatera di Indonesia. So aku turun dekat Padang, aku guna couchsurfing. Aku tak ingat siapa nama dia. Aku duduk selama 4 hari. Time tu aku jalan-jalan dekat Universiti Padang, Universiti Andalas kalau tak silap aku. Dia kata universiti paling terbesar dekat Sumatera dan sebagainya. Dekat sana memang banyak Indonesia kan. Dan banyak kedai hipster dekat sana kan. So aku enjoy lah dekat sana kan. Lepas tu aku guna couchsurfing lagi, sekali lagi. Aku pergi ke Kota Tinggi. Kat Kota Tinggi tu aku berjumpa dengan Arkan. Arkan ni dia orang Kota Tinggi lah. Kalau korang tahu, Kota Tinggi ni adalah kawasan tempat tinggi, kawasan sejuk. Dan korang boleh nampak dua gunung. Aku tak ingat satu gunung tu gunung apa. Satu gunung Cantik satu guys. nama tu Gunung Marapi, satu lagi Gunung Singgalang ke gunung apa tak. Aku tak ingat nama dia. Tapi sebenarnya hajat aku nak panjat dua-dua gunung. Tapi masa aku bagi tahu dekat Arkan tu aku nak panjat Gunung Marapi dan juga Gunung Singgalang. Kalau tak silap aku Gunung Singgalang tu, dia kata dia tak benarkan aku mendaki Gunung Singgalang tu seorang diri, dia cakap. Sebab dia kata banyak benda-benda mistik dekat sana dan orang pernah hilang dekat sana. Gila. Dia ini memang pemberani ya. Mendaki seorang diri guys. Memang kerja gila. Dan sampai sekarang tak jumpa lah. Macam kita dekat Gopeng pernah berlaku kan tahun lepas kalau tak silap aku. So jadinya aku ambil keputusan untuk dengar cakap dia lah. Lebih baik aku dengar cakap orang tempatan kan. Kalau aku buat kepala tahu aku sendiri, kalau aku ikut adventurous hidup aku dulu, memang aku langgar je kan. Tapi sebab dia dah nasihat aku 2-3 kali aku cakap dia aku nak pergi. Tapi dia 2-3 kali dia berkeras tak membenarkan aku pergi. Dia kata kalau nak pergi pun carilah kawan yang boleh ikut aku. So jadinya aku pinjam motor dia. Mula-mula aku pergi dekat Bukit Lawang, kalau tak silap aku nama tempat tu. Dia ada satu danau yang memang cantik. Aku duduk dekat tu. Time tu pukul Cantik guys. Wow, cantik.
5 petang perjalanan. So aku tengok sunset dekat situ, dekat Bukit Lawang tu. Aku seorang diri tengok dekat kawasan orang kata ada danau dekat sana, Danau Singkarak ke danau apa kalau tak silap aku nama tempat tu. Ni aku dah tak ingat dah 4 tahun lepas. Aku cuba ceritakan balik pada korang So lepas tu aku makan dekat sana sebab aku ada bawa nasi bungkus. Nasi bungkus tu 12,000 je. 12,000 ni dalam berapa? RM3.50, RM3.20 macam tu lah. Makan dekat sana, lepas tu aku turun tu aku terus pergi ke pintu rimba Gunung Marapi. Time tu aku guna Maps.me. Kalau korang yang tak tahu, Maps.me ni adalah dia macam Google Map tapi dia offline map. Korang tak perlu kat internet untuk korang nak tengok. Biasa kalau kita guna Waze, kalau kita guna Google Map, kita kena perlukan internet atau kita perlukan data. Tapi Maps.me ni dia tak perlukan data. Itu yang memudahkan. Tapi korang kena download dululah. Korang kena download dulu region dia. Contoh kalau dekat Sumatera Barat ataupun dekat Sumatera, korang kena download dulu map Sumatera tu. Masa aku sampai dekat pintu rimba Gunung Marapi tu, aku tanya dekat orang yang jaga dia. Aku tanya, susah tak jalur dia? Kalau jalur ni, bahasa dia orang jalur, bahasa kita ni macam track lah, track. Dia punya track naik ke atas. Lepas tu, dia bagi tahu aku, tak susah, single track. So single track, single jalur lah, jalurnya lurus je lah. Dia kata ada satu jalur saja. Dia tak ada simpang lah macam kita kan. Kalau Kobu, Gayung apa semua kan ada simpang Y, Tok Nenek dan sebagainya kan. Ni dia ada satu jalur. So bagi aku senang lah sebab aku pun berpengalaman dalam hiking ni. So bagi aku kata, oh mudah lah kot bagi aku kan. Dan aku turun balik sekejap, aku pergi beli makanan juga 10,000 kali ni 10,000 untuk aku bawa bekal naik atas. Tapi time tu dekat barang-barang dekat aku ni, aku dah ada tent, aku dah ada stove dan sebagainya. Aku pun mulakan pendakian. Time tu bila aku check jam adalah pukul 11.30, lebih kurang 11.30 malam. Kau bayangkan gelap bila. Aku ada headlamp dan aku ada torchlight. Aku ada dua lah headlamp. Dan siapa yang mendaki pada tengah malam, guys? Satu orang ya mendaki pada tengah malam. Kalau saya memang gak berani. Ini memang kerja gila ini. Torchlight. Aku naik lah slow-slow. Naik slow-slow. Mula-mula masa naik tu macam aku tak ada rasa apa-apa sangat. Tapi bila makin lama aku naik tu, aku sedar macam, oi, aku seorang ni, tak ada orang ni dekat jalur ni. Faham tak? Maksud dia aku seorang je yang hiking time tu. Aku dah mula rasa takut lah. Dia bukan takut hantu kot aku rasa, tapi dia takut ada binatang buas dan sebagainya lah. Sebab dia malam, bunyi cengkerik, lepas tu bunyi ranting jatuh lah, bunyi buluh. Dekat sana banyak. Sebelum kau nak sampai dekat shelter 2 ke shelter 3 ke dan sebagainya, dia lalu kawasan buluh dulu. So bila lalu kawasan buluh tu, kau bayangkan angin kuat. So bila buluh tu dia bergesel, dia bunyi dia kurang menyenangkan untuk aku. Faham tak? So maksud dia bunyi dia agak menyeram dan menakutkan. Aku macam dekat situ memang aku laju gila. Kau bayangkan orang naik biasa 5 jam lah tak silap aku naik 2 jam setengah. Kau bayangkan macam mana aku shoot dia. Sebab aku seorang bawa beg berat apa semua. Time tu aku beli biskut Tiger. Aku ingat je, aku berhenti 5 minit je. Aku rasa 2 kali je aku berhenti. Aku minum air, aku makan biskut Tiger tu, aku terus sumbat sebab aku tak nak duduk lama. Sebab bila kau duduk seorang-seorang dalam hutan, kau duduk diam, perasaan tu lagi menakutkan, kau tahu tak? So lepas aku lepas makan je aku terus naik atas. Terus sampailah satu tahap bila Gunung Merapi ni dia sampai dekat rimba tu, kau akan lepas kawasan berbatu pula. Kawasan berbatu ni maksud dia kau dah mencapai ketinggian dekat dengan Gunung Merapi lah. Maksud dia dekat dengan dia punya puncak kan. Masa aku keluar je daripada hutan tu nak masuk ke kawasan berbatu tu, tiba-tiba depan aku ada babi hutan. Sumpah tak jauh tu babi hutan tu. Single lah, seorang. Seekor je babi hutan tu. Memang besar gila. Aku terdiam. Babi hutan tu depan aku tak jauh. Aku rasa dalam 50 meter dia. Aku dalam hati aku, ini kalau dia kejar aku tak boleh nak lari mana. Serius. Sebab dia curam tau, tajam. Untuk berlari pun tak sesuai lah. Kalau kau tanya aku untuk berlari pun tak sesuai. Kemungkinan aku akan jatuh, tergolek, berdarah, luka dan sebagainya. Babi hutan tu, dia nampak aku. Dia pusing belakang, dia nampak aku. Tapi dia buat bodoh. Aku rasa 5 minit ke aku duduk diam je. Aku macam diam je. Lighting aku suluh lah. Lampu headlamp aku suluh je. Sampailah aku rasa dia cari makan dekat situ. Sampailah, lepas tu dia belah pergi tempat lain lah. Aku pun teruskan perjalanan. So sampai dekat atas, aku rasa sekitar pukul 2.30 macam tu lah. 2.30 ke pukul 3 macam tu lah. Sampai dekat atas, ada a few kemah. Ada 4 ke 5 kemah macam tu lah. So masa aku tengah cari tempat untuk aku set up kemah, tiba-tiba
tiba-tiba dalam kemah tu ada seorang lelaki keluar. Aku ingat lagi, lelaki tu nama Luffy. So dia datang kat aku, dia tanya aku, baru sampai ke? Dia tanya dari mana. Aku bagi tahulah aku daripada Malaysia. Lepas tu dia kata, sendiri je. Aku cakap, ya sendiri. Lepas tu dia macam terkejut lah. Dia macam terkejut. Dia tanya macam mana boleh tahu jalur naik atas. Aku cakap lah sebab aku Gila tanya orang betul bawah. dia. Dia kata single track kan. So aku macam, aku jalan je lah, redah je, langgar kan. So dia bagi tahu dia datang dengan kawan dia. Dia dari Palembang. So aku macam, okay Palembang. Sebab bahasa dia bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu yang baku. Macam bahasa Melayu lama sikit. So aku tak rasa dia daripada Kepulauan Jawa kan. Mesti dia daripada Kepulauan Sumatera juga. Dan bahasa dia aku senang faham kan. Aku minta diri untuk aku dirikan kemah apa semua. Lepas tu dia pun kata okey, dan dia bantu aku. Sebab aku tanya kenapa tak tidur. Dia kata tak boleh tidur sebab sejuk. Kat atas tu memang sejuk gila lah. Siap je kemah, aku bawa masuk barang. Aku terus hidupkan stove aku untuk aku panaskan badan. Stove tempat masak tu lah untuk aku panaskan badan kat. Itu dia respect dengan orang mana, orang Palembang ya. Haika ini kalau ketemu sama kita, pasti akan ada insting untuk menolong ya. Sebab kita tahu kesusahan mereka mendaki. Kita tahu kesusahan pendaki ini yang kadang-kadang datang seorangan. Itu lagi sukar ya guys. Tetapi terima kasih kepada sahabat ini telah membantu rekan kita ini daripada Malaysia yang keseorangan untuk mendirikan kemahnya guys. Tahniah. Respect. Kat dalam kemah tu. Sebab kalau kat luar angin kuat, aku rasa dalam 10 minit aku dah panaskan badan, tangan aku kan, tangan macam tu. Lepas tu aku tanya dia, esok pergi puncak tak? Lepas tu dia kata dia tak pergi sebab kawan dia tak nak. Lepas tu aku tanya, biasa orang pergi puncak pukul berapa? Lepas tu dia kata biasa orang pergi puncak pukul 5 ataupun 5.30 subuh lah. Time tu aku rasa dalam pukul 3.30 kot. Lepas tu aku pun masuk tidur, aku kunci jam. Aku tidur, pukul 5 aku bangun, aku buat kopi. Lepas tu biskut tiger tu ada, aku makan biskut tiger tu. Pukul 5.30 aku mulakan pendakian. Seorang diri. Aku tanya dia, dia kata ada puncak sejati, lepas tu ada satu lagi puncak apa. Dia kata ikut je jalur ni, ikut je. So aku pun ikut seorang. Itu first time aku mendaki gunung berapi. Itu first time juga aku mendaki gunung dekat Indonesia 2016. Kalau korang nak tahulah, itu pertama kali. So aku pun macam layan je. Sebab bila aku hiking, biasa kalau aku hiking dekat gunung berapi ni, sebab dia kawasan terbuka, so memang angin memang kuat. Biasanya tangan aku memang ada, orang kata apa, ada sarung tangan, tapi aku akan masukkan dekat dalam jaket aku sebab sejuk. So aku akan bongkokkan sikit dan aku akan jalan naik slow, naik je slow. Sampailah pukul 6 lebih tu aku sampai dekat puncak dia. Puncak dia luas dan dia memang gunung berapi. Dia macam kawah. Aku tak beranilah nak pergi sebab aku seorang kan. Tapi bila aku jalan, bila pergi hujung sana, aku nampak view dia memang cantik gila. Dia view danau Sengkarak dengan... Wah, cantik guys, puas hati. Ini pemberani gila, ini berani mati guys. Kalau di tempat saya itu, contohnya macam Kinabalu itu, tidak dibenarkan naik tanpa guide ya guys, tanpa orang pemandu. Tidak dibenarkan sama sekali. Karena ia adalah faktor keselamatan. Tapi orang ini memang pemberani ya, berani mati. Danau apa tadi, dia ada danau ni macam tasik lah. Dia ada tasik yang besar, dia ada tasik yang kecil. So dari situ pun aku boleh nampak Gunung Kerinci, iaitu gunung berapi. Gunung berapi paling tertinggi di Indonesia. Gunung berapi bukan gunung paling tertinggi, ni kategori gunung berapi. So memang tinggi jugalah, 3,000 lebih kan, dari paras laut kan. Yang Gunung Marapi tu dalam 2,000 lebih. So aku boleh nampak situ. Lepas tu dekat ujung sana aku baru perasan ada macam anak-anak muda diorang lah, anak-anak muda Indonesia dekat sana. So aku pun pergi dekat diorang, aku tegur siapa. Rupanya diorang tengah buat kopi dekat situ. Diorang berlindung, diorang susun batu. Aku rasa bekas orang stay dekat atas ke dan sebagainya. So dia buat macam untuk lindung daripada angin lah. So diorang berkumpul kat situ, diorang buat kopi sebenarnya untuk minum. So diorang ajak aku minum. Diorang tanya aku dari mana. So aku cakap lah aku daripada Malaysia. So diorang sambut aku dengan sangat baik lah. So aku pun minum kopi dekat sana, sembang. Aku rasa dalam pukul 8 tu aku turun. Bila aku turun, itu dia guys, ketemu lagi dengan orang yang gak kenal, orang Indonesia, diajak ngopi-ngopi guys. Masya Allah, saya betul-betul ingin ke Indonesia guys. Antara impian saya adalah untuk mendaki Gunung Rinjani. Insya Allah doakan saya ya.
Sampai dekat bawah, baru aku buat Maggi kat sana, Indomie. Sana kita makan Maggi kan. Sambil kau makan Maggi tu, sambil kau buat kopi tu, kau duduk, aku bayangkan kau duduk seorang diri, view memang Masya Allah, memang cantik gila lah. Aku macam, kau dengan diri kau, maksudnya nature, alam dan juga diri kau. Kau minum kopi panas, kau makan Maggi. Wah, aku rasa nikmat dia. Dia lapar-lapar kan. Sebab aku tak makan banyak itu hari kan. Aku nak stay satu malam sebenarnya. Tapi tak ada orang dekat situ. So, Luffy tu adalah. Lepas tu dia datang dekat aku, isap rokok. Kita orang sembang-sembang. Lepas tu dia kata dia nak turun. Dia tanya lama ke nak duduk sini. Aku cakap mungkin lagi satu malam. Lepas tu dia kata tak ada orang bro kan. Tak ada orang. Dia kata kalau nak ikut turun, ikutlah turun. Lepas tu aku pun fikir-fikir macam okay lah. Sebab aku ada 2 lagi Maggi sebenarnya kan. So untuk cukup lah untuk esok pagi terus aku turun kan. Tak apalah, kita turun sekali lah, tunggu aku kan. Sambil tu sembang-sembang lah. Rupanya yang kawan dia tu perempuan. Kawan dia tu dari Palembang. So kita orang sembang lah. Kita orang sembang. Yang best je kita orang sembang pasal sejarah Melayu lah. Sebab dia study dekat Palembang dan dia ambil sejarah Melayu. Dia ambil sejarah Melayu ke atau bahasa Melayu. Kalau tak silap aku lah. Kita orang sembang lah pasal Melayu, macam perbezaan bahasa Malaysia dan juga Indonesia, asal-usul bahasa Indonesia macam mana kan. Kita orang sembang. So benda tu jadi menarik lah. Dan aku tak sedar bila aku turun tu, aku tak sedar sebenarnya jaket aku jatuh. Jaket aku, dalam jaket aku tu ada kunci motor. Kau tak rasa gila? Aku dah sampai bawah ni, dia dah belah apa semua. Baru aku sedar jaket aku jatuh. Sebab jaket aku letak dekat belakang. Jaket jatuh guys. Masih di atas gunung ya. Ada kunci motor. Jangan-jangan itu motor sewa ya. Malangnya. Aku selitkan dekat belakang sekali aku punya kemah tu. Kemah tak jatuh, jaket jatuh. Aku dah rasa barai gila lah. Kau bayangkan aku letak beg kat bawah, aku pergi naik balik. Aku rasa sampai separuh juga lah aku naik nak cari jaket tu. Tapi tak jumpa. Lalu aku turun. Sebenarnya aku sampai dalam pukul 1, pukul 2 macam tu tau. Tapi aku tunggu sampai pukul 4 sebab aku tak ada kunci motor kan. Dalam pukul 4 lebih tu ada sekumpulan anak muda yang turun. Dia pegang jaket tu. Lepas tu dia kata ni jaket abang kau. Aku cakap jaket saya kan. Aku macam ucapkan terima kasih gila lah dekat dia kan. Sebab dalam tu ada kunci motor. Kalau tak, aku tak boleh nak balik kan. So aku berterima kasih lah kepada anak muda Indonesia tu. Sebenarnya untuk korang yang kaki hiking, korang boleh pergi dekat area-area Sumatera Barat. Memang banyak gunung. Dan gunung berapi yang aku pergi tu nama dia Gunung Marapi. Dan dia pernah ada kes gunung berapi tu meletup 2013 ke 2014. Kalau tak silap aku, diorang bagi tahu kan. Sebab tu lah si Arkan tu risau dengan aku. Sebab dia risau meletup lagi kan. Tapi aku syukurlah tak jadi apa-apa dekat aku. Dan aku masih selamat dekat sini, kat sekarang. Aku boleh ceritakan pada korang pengalaman-pengalaman tu. Aku rasa itu saja untuk korang yang kaki hiking. Aku showkan kalau bila dah habis COVID ni dan sebagainya, korang boleh pergi ke Indonesia untuk korang hiking gunung-gunung dekat Indonesia. Sebab dia agak different. Sebab gunung berapi dan juga gunung kita ni gunung hutan. Hutan tebal. Dia orang gunung berapi. So agak berbeza sedikit. Tapi menarik lah pengalaman-pengalaman dekat sana. Jumpa orang-orang dekat sana yang sangat baik, hiker-hiker kat sana yang sangat melayan kita seperti tetamu. Terima kasih juga kepada Arkan, kepada orang-orang Indonesia yang telah melayan aku dengan baik semasa aku travel di Indonesia. Okey, itu saja. Jangan lupa follow IG story Cerita Encore untuk kita kuatkan lagi community travel kita dan juga untuk kita support local brand outdoor yang kita akan usahakan. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia guys, cerita menarik daripada Khairul Jamain. Beliau ini merupakan orang yang selalu travel, yang selalu hiking, selalu mendaki gunung. Gila kan, mendaki gunung di Indonesia, di Sumatera, seorang diri ya, tengah malam ya. Memang orang yang kayaknya berani mati kayak. Tapi alhamdulillah, syukur ditemukan orang-orang yang baik, ditimpa musibah juga ditolong dengan orang-orang baik. Terima kasih Indonesia karena menyelamatkan rakan kita ini, saudara kita ini daripada Malaysia, dan memberikan pengalaman dan juga persepsi yang baik tentang layanan Indonesia dan juga suasana dan wisata yang sungguh-sungguh cantik dan mendebarkan guys. Oke guys, pastikan Anda pergi ke channel Khairul Jamain sebab pasti banyak lagi cerita yang menarik tentang perjalanan beliau. Dan jika Anda suka dengan reaction saya guys, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.